pada bab furudul ghusl. Apa? Rukun mandi, rukun mandi. Kan, page 5 kan. Uh, pembagian air. Oh ya, pembagian air, pembagian air. Salah grup. Oh, itu kelas tengah hari ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi pelajaran yang baru, pembahagian air. Macam saya sampaikan semalam, pembagian air cerita dia kat sini kita nak menceritakan tentang yang air yang berkolah saja, air yang bertangkung, yang tidak mengalir. Okey. Okey, pembahagian air. Air ini terbagi pada sedikit, ada air yang terbagi pada sikit, air yang banyak. Okey, air terbagi pada dua, air sedikit dan air yang banyak. Air sedikit itu air macam mana? Ingat cerita ini kita menceritakan tentang dalam kolah, dalam baldi, tentang daun, air sungai itu kita tak kaitkan cerita kat sini. Sebab itu air yang mengalir lah. Okey. Air sedikit apa tengok pada buku masing-masing. Air sedikit itu apa? Air yang kurang daripada 2 kolah. Apa itu air yang kurang daripada 2 kolah? Yang kurang daripada 217 liter. Itu saja maksudnya. 2 kolah ini maksudnya air yang kurang daripada 2 kolah ini kurang daripada 217 liter ke bawah lah. 200, 100, 150. Itu dikira air yang sedikit. Air yang sedikit ada hukumnya, air yang banyak ada hukumnya. Faham? Jadi pada air yang kurang daripada 2 kolah ini, itu air yang sedikit. Macam mana? Apakah hukum dia? Dia nak menceritakan jika jatuh najis, adakah kita boleh guna air itu lagi untuk berwuduk? Ini hukum dia nak menceritakan sini tentang air ini boleh guna ataupun tidak. Okey. Air sedikit menjadi najis, air mutanajis. Air yang menjadi najis, air yang bersih, dia terkena najis, kita tak panggil benda tu najis. Kita panggil benda tu mutanajis. Mutanajis itu benda suci terkena najis. Faham? Itu kita panggil mutanajis. Benda suci yang terkena najis kita panggil mutanajis. Apabila air yang suci terkena najis, maka jika jatuh daripada air yang sedikit menjadi najis, air mutanajis, walaupun tidak berubah rasa, warna dan bau. Contohnya maksudnya jika jatuh najis dalam air yang sedikit. Dalam gelas kita lah, contoh daripada gelas kita kan. Gelas ni berapa liter? Tak sampai pun berapa liter je. Maksudnya kalau kurang daripada 217 liter, dia dikira pada air yang sedikit. Apabila jatuhnya najis dalam air yang sedikit, maka air itu kita dah tak boleh guna untuk berwuduk. Kalau kita nak guna untuk benda lain tak apa. Macam nak siram pokok, nak buat benda lain tak apa. Tapi untuk berwuduk tak boleh. Sebab apa? Air itu sudah menjadi air mutanajis. Kita tak boleh berwuduk dengan air mutanajis, kita tak boleh berwuduk dengan air mustakmal. Faham? Dia perlu pada air yang mutlak sahaja. Air suci dan boleh menyucikan. Itu kita panggil air mutlak. Okey. Untuk penerangan lebih detail lagi, menjadi najis air mutanajis walaupun tidak berubah rasa. Apa? Berubah apa ni? Rasa air. Ataupun warna air. Ataupun baunya air. Contohnya kita nampak jatuh najis ke dalam air yang sedikit. Automatik air yang sedikit tadi jadi najis. Kita tak boleh guna lah. Tetapi ada beberapa sebab jatuh najis dimaafkan. Faham? Dimaafkan. Maksudnya boleh guna lagi. Apa itu? Salah satunya najis yang dimaafkan pada bab air. Seperti apa? La tudrikut taraf. Kita tak boleh nampak dengan pandangan yang biasa. Pandangan normal ni kita tak boleh nampak. Seperti apa? Kaki nyamuk. Bangkai apabila dia mati, semua haiwan apabila mati jadi bangkai. Jadi seperti kaki nyamuk. Nyamuk tu dah kecil kan?
kaki dia jatuh dalam air yang sedikit. Faham tak gambaran? Dalam kolah lah, kolah masjid ke ataupun dalam gelas kita ke. Dia jatuh dalam gelas kita contoh. Kaki nyamuk kecil je lah tentu di taraf. Kita tak boleh nampak dengan pandangan yang normal lah. Seperti air yang 100 liter ataupun 200 liter yang kurang daripada 217 liter. Dikirakan air sedikit. Jatuhnya kaki nyamuk. Adakah disebabkan jatuhnya kaki nyamuk tadi berubah tak warna air? Berubah tak rasa air? Tapi kita ada isu sebab air yang sedikit walaupun tak berubah, dia kata walaupun tidak berubah rasa, tak berubah bau, tak berubah warna, tetap menjadi najis. Kecuali beberapa sebab tidak menjadi najis. Seperti apa? La tudrikut taraf. Yang kita tidak nampak dengan pandangan normal. Pandangan biasa kita tak boleh tengok. Kaki nyamuk. Nyamuk kan dah kecil kan? Kaki nyamuk je jatuh dalam air yang sedikit. Maka air sedikit tadi kita masih boleh lagi untuk berwuduk dengan air itu. Faham? Itu yang pertama. Ataupun cicak ke bawah. Yang dimaafkan lagi pada bab air ni, cicak ke bawah. Maksudnya kenapa dia kata cicak? Haiwan yang apabila kita potong badannya, kita kerat badannya, dia tak keluarkan darah. Ulama mengatakan cicak ke bawah. Keluar darah tu bukan darah dia, darah daripada macam nyamuk kan. Kita tepuk nyamuk. Keluar darah. Tu bukan darah dia, itu darah menghisap daripada manusia ataupun menghisap daripada benda-benda lain. Jadi bukan darah dia sendiri. Jadi ulama kata jika jatuh benda itu dalam air, maksudnya kita nampak cicak jatuh. Lepas dia mati lah. Kalau dia mati kita letak tak boleh. Ini dia jatuh sendiri. Dia jatuh, dia mati dalam air. Adakah air itu kita boleh guna lagi? Ulama mengatakan boleh guna lagi. Sebab apa? Dimaafkan pada bab air. Cicak ke bawah. Apabila kita potong badannya, apabila kita kerat badannya, dia tak mengeluarkan darah. Jadi itu dimaafkan juga pada bab air lah. Dimaafkan juga pada bab air. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tak boleh letak selepas dia mati. Contohlah cicak tadi. Walaupun cicak boleh, macam saya cakap tadi, kalau dia jatuh sendiri, ini kita nampak ada bangkai cicak dalam tepi kolah lah. Tepi kolah masjid pada air yang sedikit contoh. Ataupun dalam baldi rumah kita. Kita pergi ambil cicak tadi, kita letak dalam baldi kita. Automatik air itu kita tak boleh dah untuk berwuduk. Faham? Itu pembahasan bagi air. Air yang sedikit ni mudah. Untuk kita nak faham senang saja. Saya akan bagi ringkasan. Sekali lagi saya akan bagi ringkasan. Air yang sedikit ini apabila jatuhnya najis kepada air yang sedikit tadi, maka air sedikit akan menjadi najis. Walaupun dengan jatuhnya najis tadi tak berubah pun rasa air. Tak berubah pun warna air. Tak berubah pun bau air. Tapi disebabkan jatuh najis, dia sudah kita tak boleh guna. Kecuali 3 sebab ataupun 3 dikecualikanlah. Yang pertama, najis yang kita tak boleh nampak dengan pandangan normal. Seperti apa? Kaki nyamuk. Nyamuk tu dah kecil. Kaki dia lagilah kecil. Jatuh dalam air yang sedikit. Itu tak menjadi masalah. Masih lagi kita boleh menggunakan air tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, cicak ke bawah ulama mengatakan. Apabila kita potong badannya, kita kerat badannya, tak keluarkan darah. Bukan darah daripada badan dia sendiri. Jika dia jatuh disebabkan sendiri, dia jatuh dan dia mati dalam air. Jadi kita boleh ambil cicak tu, buang dan kita berwuduk macam biasa dalam air tersebut. Okey, itu kedua. Yang ketiga adalah kita jangan letak bangkai itu. Kita nampak cicak, walaupun dia cicak ataupun kecil daripada cicak lagi, kita ambil, kita pun letak dalam air yang sedikit. Kita ambil cicak tadi, kita letak dalam air yang sedikit. Walaupun air itu tidak berubah, tetap air itu kita tak boleh lagi guna untuk berwuduk. Okey, faham? Jelas ke untuk air yang sedikit ni? Ada yang tak faham? Ada yang tak faham? Untuk air yang sedikit dulu. Sebab air sedikit ni dia simple je. Mungkin kalau air yang banyak ni dia susah. Bukan susah, dia pembahasan yang banyak sikit. Kalau tak faham, kena cakap tak faham. Kalau tak faham, tak apa. Saya akan ulang balik. Jelas Ini berlaku pada air kola, air baldi. Yang macam mana nak tahu air sedikit? Macam saya kata tadi, 217 liter. 217 liter ke bawah, itu air sedikit. Okey. Itu termasuk daripada air yang sedikit. Kalau semua dah faham, kita akan masuk pada pembahagian air yang banyak. Air yang banyak ini kurang faham Ustaz. Kat mana kurang faham? Dekat bahagian mana?
Kat bahagian mana kurang faham? Oh, ya. Yeah. Tak apalah, saya ulang sekali lagi lah. Nah, ataupun ada student yang baru masuk, fokus. Kita terangkan bab pada hari ini, pembahagian air. Air ini ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Kenapa dia dibahagikan? Sebab apabila air sedikit, dia ada hukum dia. Air yang banyak, dia ada hukum dia. Dan diulangi, air pembahasan hari ini kita nak kongsikan pada air yang bertangkung sahaja. Yang ada dalam kolah, yang ada dalam baldi, yang mengalir itu kita akan bahas pada bab lain. Ataupun pada air yang banyak kejap lagi. Okey. Dengan betul-betul yang tak faham, yang kurang jelas ataupun yang baru masuk, air sedikit ni yang kurang daripada 217 liter. Itu dinamakan air, orang panggil apa? Dinamakan air sedikit. Okey. Menjadi najis, air mutanajis. Kenapa dinamakan mutanajis? Mutanajis itu benda yang bersih. Apabila terkena najis, kita tak panggil benda tu najis terus. Kita panggil mutanajis. Kita panggil mutanajis. Walaupun tidak berubah rasa, warna dan bau. Walaupun najis yang jatuh pada air yang sedikit tadi, tidak merubahkan warna air, tidak merubahkan rasa air dan tidak merubahkan baunya air. Okey. Mujarrad dengan jatuh je najis, air sedikit tadi tetap sudah menjadi najis. Kecuali ada 3 sebab yang dikecualikan lah. Yang pertama la tudrikut taraf. Kita tak nampak dengan pandangan yang normal, mata yang kebiasaan normal, apabila kolah lah, satu kolah yang kecil ataupun baldi dalam bilik air kita kan, jatuh kaki nyamuk, kita tak perasan pun. Adakah kita nak berwuduk, kita boleh berwuduk dengan macam biasa ataupun kita tak boleh guna dah air tu? Jawapannya kita boleh guna. Tadi Ustaz kata kalau jatuh najis tak boleh guna. Memang betul. Tapi 3 sebab najis ni kita dimaafkan. Masih lagi kita boleh guna. Okey. Yang pertama la tudrikut taraf. Pandangan normal kita ni tak mampu untuk melihat. Kebiasaan orang ni tak nampak pun tengok kaki cicak ni. Betul tak? Sebab dia terlalu kecil. Okey. Itu yang pertama. Jika jatuh dalam air yang sedikit, masih dimaafkanlah. Bolehlah kita guna air itu. Itu yang pertama. Kalau semut ada dalam air sedikit, boleh Ustaz? Tengoklah, cicak ke bawah. Adakah semut besar daripada cicak? Macam tu gambaran dia. Maksud cicak tu saya kata cicak ke bawah. Faham? Cicak ke bawah. Jadi boleh. Untuk tanya semut boleh. Tak menjadi masalah lah. Sebab dia orang panggil apa? Apabila kita potong badan semut pun, dia tak keluar darah juga. Betul tak? Okey. Siapa nama abang tadi? Hafizuddin. Faham kan Hafizuddin? Macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah latrikut taraf. Yang kedua, apabila kita potong badannya, ulama mengatakan seperti cicak ke bawah. Seperti semut ataupun benda-benda yang kecil daripada cicak lah. Apabila kita potong badannya, dia tidak mengeluarkan darahnya. Jadi apabila dia ada dalam air, itu orang panggil apa? Itu dimaafkan. Maksudnya kita boleh lagi guna air itu untuk kita berwuduk. Faham? Ataupun yang ketiga adalah sama, kalau lipas pun sama. Lipas pun sama, cicak ke bawah. Itu saya kata cicak ke bawah. Faham tak? Ulama mengatakan cicak ke bawah. Kecuali jika dia jatuh merubahkan air. Tak bolehlah sampai merubahkan air. Tapi biasanya kalau benda yang kecil, dia tak boleh nak merubahkan air yang banyak. Maksudnya air yang 100 liter, dia tak boleh merubahkan. Faham tak? Okey. Itu saya bagi gambaran, cicak ke bawah. Ini bukan saya bagi, ulama bagi gambaran. Macam dalam kitab dia kata, kalwazal au asghar. Dia kata seperti cicak dan ke bawah daripada cicak. Maka itu dimaafkan lagi lah. Faham? Tapi jika jatuh cicak tapi air itu berubah, tak boleh juga sebenarnya. Faham tak? Kita tengok atas keadaan lah. Tengok atas keadaan. Yang terakhir adalah jangan kita yang letak bangkainya. Maksudnya macam mana? Daripada atap siling rumah kita kan, dia jatuh dalam baldi rumah kita. Lepas tu dia mati lemas. Kita boleh ambil je bangkai dia, buang bangkai dia dan berwuduk macam biasa dalam air itu.
Kita berwuduk macam biasa dalam air itu. Tidak menjadi masalah. Sebab apa? Dimaafkan lagi. Faham? Itu untuk bab air ini. Untuk bab air yang sedikit. Betul. Ya, Yati Isa. Cicak ke bawah maksudnya betul. Segi saiz tu. Segi saiz cicak besar ni kan. Bawah daripada cicak itu, saiz yang bawah daripada cicak itu, ulama mengatakan kebiasaan haiwan yang kecil lagi daripada cicak ataupun cicak itu masih dimaafkan lagi lah. Lainlah kalau contoh kucing yang mati. Itu tak boleh. Memang kalau kucing mati memang terus berubah air tu. Faham? Kalau benda kecil dia tak boleh merubahkan air. Kalau tak cicak Ustaz, kau buang lahir. Kalau tak cicak itu najis apa? Kalau itu tidak dibolehkan. Faham tak? Tai itu adalah najis yang lain. Dia tak termasuk daripada golongan kita tak nampak dengan pandangan yang biasa. Tapi kalau dia sedikit, sebenarnya kalau air yang sedikit dia jatuh najis dia jatuh najis terus menjadi air itu najis, air mutanajis, kita tak boleh guna dah. Faham? Tapi kalau kita celup tangan dalam baldi, ambil cicak ke bawah tu, boleh tak guna ambil wuduk. Tapi kalau kita celup tangan dalam baldi, ambil cicak ke bawah tu, boleh tak guna ambil wuduk? Bolehlah Hafizuddin, boleh. Sebab orang panggil apa? Dia dimaafkan pada bab air. Kalau benda tersebut ada dalam air, kita ambil je, buang cicak tu, lepas tu kita berwuduk macam biasa lah. Kita berwuduk macam biasa. Maksudnya air itu masih lagi kita boleh guna. Kita boleh guna lagi air tu. Macam tu. Untuk lebih faham, untuk lebih detail sebenarnya masalah kaki lalat, sebenarnya benda yang kecil kita tak nampak pun sebenarnya. Tapi untuk lebih kita faham, untuk kita tak nak fikir banyak lagi, kita fikir macam ni saja. Air yang sedikit ni dia menjadi najis bila? Apabila jatuh najis dalam dia, dia terus jadi najis. Kita berpegang macam tu saja. Kalau tak perasan ada tak cicak, kita kena ambil balik wuduk layak. Dia bukan macam tu juga. Contoh, kalau kita masuk dalam tandas, kita tak perlu pun kena tengok, air dalam bilik air baldi rumah kita ni bersih tak? Ataupun ada percikan berlaku ke, ataupun ada najis ke. Kita tak payah sampai macam tu sekali. Kita tengok dengan pandangan yang biasa. Kita tengok, air ni bersih, tak ada apa-apa pun kat dalam. Barulah kita boleh berwuduk. Lainlah kita datang tu, kita nampak memang ada penuh dah, ataupun ada bangkai, ataupun ada darah, ataupun ada najis. Maksudnya kita tak perlu cari lebih detail lah, air ini kena apa. Biasa kita masuk tandas, kita kena fikir, air ni takut ada percikan air kencing. Biasa kita tak payah sampai macam tu sekali. Nur Hafizan ya selalu tulis ni. Boleh tengok daripada nanti saya baca dulu. Air sedikit 270 liter ke bawah. Air yang bertakung sahaja perbincangan hari ini. Okay. Apabila jatuh terkena najis, maka akan jadi air mutanajis. Tak boleh guna buat wuduk. Sebab dia perlu air mutlak. Betul? Walaupun tidak berubah rasa, warna dan baunya. Kecuali najis yang tak boleh dipandang dari pandangan mata normal. Dan terlalu kecil. Contohnya kaki nyamuk. Betul? Apabila kita potong badannya, tak mengeluarkan darah. Contoh cicak dan ke bawah. Tak berdarah, jatuh sendiri. Jatuh sendiri tu nombor 3. Bolehlah, samalah. Tak boleh letak lepas dia mati. Mestilah dia jatuh sendiri. Contoh jatuh bangkai cicak dari atas, ambil bangkai cicak dan buang. Ya, betul. Betul. Boleh tengok nota daripada student bagi Nur Hafizah ni. Dia buat satu nota. Siapa nak ambil nota bolehlah. Kalau air tak cukup, 2 kolah macam bekah baldi, bukan kolah. Boleh ke kita guna kas untuk air sembahyang? Tak bolehlah, warsium. Warsium nama bawaan. Tak boleh. Saya cakap tadi, air yang bertangkung, tak kisahlah. Dalam gelas kita ke, dalam baldi ke, dalam kolah ke, tak kisah. Yang penting kurang daripada 217 liter dan bukan daripada air yang mengalir. Itu je. Itu dikira air yang sedikit. Kurang daripada 217 liter dan air itu tidak mengalir. Kalau air mengalir, hukumnya lain. Air yang bertangkung. Tak kisahlah dalam baldi ke, dalam gelas kita ke, dalam kolah ke, dalam swimming pool ke, tak kisah. Okay? Okay. Faham? Kalau faham, kita boleh bergerak pada air yang banyak. Air banyak ni pembahasan yang banyak sikit. Yang mana tak nak tulis, boleh screenshot pun okey dah yang nota ni.
Untuk air yang banyak, kita akan masuk pada pembahasan air yang banyak. Air banyak ni pembahasan dia luas sedikit, panjang sedikit pembahasan dia. Pembahasan dia panjang sedikit. Air yang cukup 2 kolah atau lebih. Maksudnya, air yang lebih daripada 217 liter ke atas lah. 1,000 liter, 2,000 liter, 3,000 liter, 10,000 liter. Itu dikira air yang banyak. Yang penting, ulama menganggarkan 217 liter ke atas. 217 liter ke atas, itu dikira air yang banyak. Seperti contoh, kolah-kolah yang ada dekat masjid, biasa kita berwuduk kan. Tak jadi mustakmal ke Ustaz wuduk dia? Sebab kalau saya tengok orang berwuduk dalam air kolah, dia berwuduk, dia celup je tangan dia. Air pun menitis masuk dalam kolah balik. Ingat tak saya cakap, air mustakmal cuma berlaku pada basuhan pertama dan dia tak akan berlaku pada air yang banyak. Air yang banyak mustakmal tak akan berlaku. Tidak terjadi pada air mustakmal. Faham? Tak akan terjadi pada air mustakmal. Tidak. Air yang banyak tak akan jadi mustakmal. Faham? Dia berlaku mustakmal pada basuhan pertama anggota wajib dan orang panggil apa? Pada air yang sedikit sahaja air mustakmal. Air yang banyak dia tak akan jadi mustakmal. Okey, sambung balik. Air yang banyak yang lebih daripada 217 liter ke atas. Tak kisahlah 10,000 liter, 20,000 liter. Itu dikira air yang banyak lah. Okey, tidak menjadi najis. Melainkan jika berubah rasa, warna dan baunya. Dia tak akan menjadi najis air yang banyak ni. Bilakah dia menjadi najis? Apabila jatuhnya najis yang menyebabkan berubahnya rasa air, berubahnya warna air dan berubahnya bau air. Macam tu. Okey, saya bagi gambaran contoh yang pertama. Dia ada 4 semua gambaran. Gambaran yang pertama, fokus betul-betul. Gambaran yang pertama adalah kita nampak orang gila lah contoh. Kita datang masjid, saya bagi contoh lah datang masjid. Kita datang masjid, kolah yang banyak ni. Kolah yang banyak, yang lebih daripada 217 liter. Dia datang ke masjid, kita datang nak ambil berwuduk, kita nampak ada orang gila kencing dalam kolah masjid. Contoh. Contoh, saya bagi contoh ni. Dia kencing dalam kolah masjid. Lepas dia kencing, kita pergi tengok. Dalam kita pergi tengok. Jika air kencing dia tadi berubah tak warna air? Kita tengok, warna air tak berubah sebab banyak sangat. Dia kencing sikit je. Berubah tak warna air? Tak berubah. Rasa air? Rasa bukan, masuk ulama kata bukan kita kena ambil air tu rasa. Kita buat andaian sahaja. Andaian kalau dengan dia kencing banyak tu boleh rasa tak? Tak boleh, tak rasa. Ataupun bau. Kita bau hancing tak? Tak, dia kencing sikit saja. Maka jika tak berubah rasa, tak berubah warna, tak berubah itu, maka benda itu kita boleh guna. Faham? Maka benda itu kita boleh guna. Kalau tak nak bagi contoh kencing pun boleh. Saya bagi contoh darah. Kita nampak ada darah dalam air. Sebab nak bagi gambaran darah tu susah sikit. Kalau kencing kita boleh bagi gambaran orang datang kencing. Tapi tak apa, ala kulli hal kita bagi gambaran darah lah contoh. Ada darah. Kita tengok dengan darah tadi, contohnya satu gelas. Kita tengok ada, contohlah ada gelas dekat orang panggil apa, dekat kolah tu ada gelas kan. Tiba-tiba kita terlanggar gelas tu, jatuhnya darah dari ada yang darah dalam gelas tu jatuh dalam kolah. Kita tengok, jika dia berubah rasa, berubah warna, berubah bau, maka kita tak boleh gunalah air tu. Saya akan kongsikan sedikit bagi macam air laut. Kita mandi air laut ramai-ramai kan. Kita mandi swimming pool ramai-ramai. Berapa ramai orang kencing dalam swimming pool? Berapa ramai orang yang kencing ataupun mandi laut? Berapa orang yang buang kotoran dalam laut? Berapa orang? Ramai sangat. Tapi kita stay boleh berwuduk. Sebab apa? Air itu melebihi daripada 2 kolah. Setakat jatuh satu gelas dalam satu kolah yang air beribu liter, dia tak akan berubah pun. Betul tak? Contoh najis ataupun darah lah najis lah. Jatuh dari air 20,000 liter. Jatuh darah banyak ni je. Adakah berubah warna air? Tak berubah pun. Sebab dia apa? Terlalu sedikit. Jadi apa yang kita faham dekat sini pada gambaran yang pertama, jika air itu tidak jatuhnya najis dan tidak boleh merubahkan warna air, rasa air dan bau air, maka air itu adalah suci lagi. Kita boleh berwuduk macam biasa. Faham ke gambaran yang pertama? Air swimming pool samalah. Swimming pool. Air swimming pool letak klorin boleh ke ambil wuduk Ustaz? Bau dia bau klorin. Tengok, sebab dia lebih daripada 200 liter, dia kalau berubah bau saja, ingat saya cakap satu lagi. Kalau dia berubah bau dan warna saja, ulama mempertikaikan lagi. Tapi jika dia merubahkan rasa,
dia sudah menjadi sifat yang teruk. Sebab apa? Betul tak? Sifat rasa adalah sifat yang paling kuat. Macam ni lah, saya bagi contoh untuk lebih faham lagi. Macam kita masak tom yum. Macam ibu-ibu yang masak tom yum kan. Kita masak tom yum. Kita bau tom yum, betul tak? Kita dah bau, oh naik bau dah tom yum. Warna tom yum tu dah naik warna merah. Betul tak? Bau dah ada, warna tom yum dah tahu. Sifat apa yang kita boleh tahu benda itu betul tom yum? Dengan kita rasa. Betul tak? Itu ulama mengatakan sifat rasa adalah sifat yang paling kuat. Kita dah nampak bau tom yum dah naik. Warna tom yum dah warna merah. Tapi kita rasa, kita bau, oh bukan tom yum rupanya. Betul tak? Jadi sifat rasa adalah sifat yang paling kuat. Ulama mengatakan jika dia merubah bau saja, masih dipertikaikan lagi. Yang tak boleh berubah bau dan warna. Tapi kalau rasa je berubah walaupun bau tak berubah, warna tak berubah tapi berubah rasa saja, maka kita tak boleh dah guna air itu. Faham tak? Okey, itu pada gambaran yang pertama. Faham gambaran yang pertama? Kalau faham gambaran yang pertama, saya akan masuk ke gambaran yang kedua. Okey, faham Pada gambaran yang kedua, tadi najis yang kita nampak. Pada gambaran yang kedua ni, kita tak nampak pula najis tu. Macam mana? Muwafaqatun li sifati. Sifat najis itu adalah sama seperti sifat air. Saya bagi contoh. Ada orang gila kencing dalam kolah. Dia datang kat kolah, dia pun berdiri atas kolah, dia kencing dalam kolah. Tapi air kencing dia itu tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Macam mana nak buat? Macam mana kita nak tahu, kita nak ukur, kita nak guna, macam mana kita nak boleh guna lagi tak air itu? Sedangkan benda itu najis tak? Walaupun dia tak ada apa semua, dia tetap najis. Sebab dia air kencing. Dia tetap akan jadi najis. Persoalan dia kat sini, gambaran yang kedua lah ni. Persoalan dia kat sini, macam mana kita nak guna air itu? Kalau gambaran yang pertama tadi, kita tak apa, kita boleh tengok. Oh, air itu berubah sebab kita nampak air kencing warna. Kita tengok air kencing dia berubah warna. Tapi yang gambaran yang kedua ni, benda najis yang jatuh tapi sama sifat dengan sifat air. Faham tak? Air kencing dia warna putih. Macam tu. Warna pun tak ada, bau pun tak ada. Macam mana? Ulama kata apa? Kita buat andaian sahaja. Kita buat andaian saja. Kita kata, ini ulama mengatakan kan, kita buat andaian sajalah. Tadi aku nampak orang gila tu kencing, orang kata kencing sebanyak satu gelas lah contoh. Kita buat andaian. Kita buat andaian saja. Kita, imajinasi kita sajalah, kita buat andaian. Aku rasa orang gila tu kencing tadi satu gelas ni. Satu gelas ni. Kita pun buat andaian. Ulama kata jika benda najis yang jatuh, ingat betul-betul, jika benda najis yang jatuh, benda najis yang jatuh yang sama sifat dengan air, kita takdirkan ataupun kita buat andaiankan dengan benda sifat-sifat yang kuat. Seperti apa? Sekarang ni kita nak tahulah berubah warna, berubah rasa ataupun berubah bau ke tak. Sekarang ni macam mana kita nak tahu? Sedangkan najis itu sama seperti air. Jadi ulama kata kita buat andaian. Warna kita buat warna dakwat. Dakwat itu kan sifat yang kuat. Kalau dakwat masuk dalam air sikit pun je boleh jadi berubah. Jadi kita buat andaian. Kalaulah satu dakwat dalam sekarang ni persoalan dia air kencing, air orang gila itu sebanyak satu gelas kan? Sebanyak satu gelas. Jadi kita buat andaian macam ni. Kita ambil satu dakwat, kita letak dalam ni. Ini bukan kita perlu buat, kita andaian saja. Kalaulah satu gelas panggil apa? Satu gelas ini ada penuh dengan dakwat, kita tuang ke dalam air tadi. Adakah berubah warna air? Faham tak? Kita buat andaian sebab kita nak gantikan. Sebab kita tak nampak macam mana kita nak buat andaian pada air kencing tadi. Yang gambaran yang kedua ni kita tak nampak air kencing dia sama. Tapi hukum dia tetap najis. Sekarang ni kita nak cek boleh guna lagi ke tak air ni. Jadi ulama kata kita buat cek dengan cara ni. Contoh dikencing satu gelas. Adakah dengan satu gelas ni boleh berubah tak warna air tu? Boleh berubah tak dengan jatuhnya dakwat ni? Kata tak boleh berubah. Sikit sangat je, air yang banyak ni tak berubah. Okey, tak berubah, kita letak tepi dulu untuk warna. Untuk bau pula, ulama mengatakan bau seperti bau apa? Lupa saya. Bau seperti bau kasturi.
jalan cerita yang sama, cara yang sama. Kita ambil satu kasturi, buat andaian juga. Jika kasturi ini penuh dengan satu gelas, sama seperti dia kencing tadi, kita tuang pada air yang banyak. Adakah air banyak itu akan berbau nanti dengan banyaknya kasturi satu gelas ni? Kata, tak berbau pun. Tak berbau sebab kolah tu besar sangat. Kasturi satu gelas je, tak berbau pun. Jadi, tak apa, kita letak tepi dulu. Yang terakhir adalah rasa. Yang terakhir kita takdir ataupun kita buat andaian dengan rasa seperti rasa apa? Ulama kata, sifat-sifat yang kuat. Seperti sifat dawat tadi, seperti air apa? Kasturi, minyak kasturi, sifat-sifat yang kuat lah tu. Jadi yang terakhir rasa seperti apa? Rasa seperti cuka. Sama gambaran yang sama, kita ambil satu cuka, kita letak dalam satu gelas, andaian sahaja, kita tuang ke dalam satu kolah ini, yang dia kencing tadilah, kita buat andaian, adakah boleh berubah rasa nanti? Berubah ke tak rasa dia? Kalau kita agak-agak ni, kalau kita letak cuka ni, boleh berubah tak rasa air tu? Dia kata, tak boleh berubah, air sikit sangat. Cuka ni sikit sangat, air ni banyak, air ni 10,000 liter. Tak berubah. Maka kalau andaian kita kata tak berubah, kita boleh guna air itu macam biasa. Kalau kita buat andaian, berubah, air ni akan berubah. Dan maka kita tak bolehlah guna dia. Faham? Kita dah tak boleh guna air itu. Okay? Faham tak gambaran yang kedua? Okay, faham Ada yang tak jelas pada gambaran yang kedua? Ada yang sempat sempat tulis nota ke tak sempat? Siapa yang selalu tulis tadi? Apa nama dia? Oh, Narafiza. Ada sempat tulis? Ada. Mirama tulis. Ada tulis nota? Kalau yang ada tulis nota, bolehlah share pada dalam grup kita. Takut ada yang tak sempat nak tulis ke tadi. Boleh share dalam grup nanti. Nanti saya akan tengoklah. Kalau ada kesalahan, saya akan pembetulan lah. Saya akan bagi betulkan balik. Okey, itu pada gambaran yang kedua. Itu jika benda najis yang jatuh. Gambaran yang ketiga, benda yang suci pula jatuh. Benda yang suci jatuh macam mana? Biasa kita pergi kolam masjid, ada daun-daun, pokok-pokok daun yang jatuh dalam air. Perasan tak? Betul tak? Bagi orang lelaki kita pergi solat Jumaat kan? Ataupun tak kisahlah pergi solat apa, kita tengok dalam kolah air itu ada, orang panggil apa? Ada daun-daun yang jatuh, ada benda-benda yang suci lah. Daun itu bukan najis pun. Tapi dia boleh menyebabkan kita tak boleh guna air itu juga. Faham? Apa yang berlaku? Pada gambaran yang ketiga ini, macam mana kita nak tahu dia jatuh benda daun ataupun benda-benda apalah. Dia senang saja, yang gambaran ketiga ini senang saja. Dia merubahkan air, bilakah kita tak boleh menggunakan air tersebut? Jika dia merubahkan air sampai kita tidak dipanggilkan air lagi. Sampai kita tidak dinamakan air, sampai kita tak panggil air lagi. Maksudnya macam mana? Ini gambaran yang ketiga. Ini gambaran yang ketiga. Maksudnya jatuh daun pokok. Saking banyaknya jatuh daun pokok tu, sampai warna air tu dah berubah dah. Warna air tu dah berubah. Kita rasa pun rasa macam air daun dah. Sebab banyak sangat. Sehingga dia, orang panggil apa? Menghilangkan nama air tersebut. Jadi orang tak panggil air dah. Orang panggil, daun apa dalam ni? Jadi macam tu. Sealah-alah macam tu lah. Jadi itu bagi benda yang suci. Benda yang suci tak ada isu sangat. Sebab dia bukan benda najis. Tapi jika perubahan ketara maksudnya. Perubahan ketara. Susu. Apa yang susu? Oh, ni dia ada buat nota ni. Air banyak 27 meter kata air yang bertakung sahaja perbincangan hari ini. Air lebih 2 kuala lebih contoh air swimming pool. Okey, betul. Air kuala atau air swimming pool tak kisahlah. Tak jadi akan air mustakmal jika bukan dari air basuhan anggota pertama wudu. Ya. Dan bukan pada tambah sikit pada nota. Apa nama awak ni? Nur Hafizah. Tambah sikit nota. Tak jadi akan air mustakmal jika bukan dari basuhan anggota pertama wudu dan pada air yang banyak. Air yang banyak tak akan jadi mustakmal. Air yang banyak tak akan jadi mustakmal. Okey. Yang pertama, tidak menjadi najis melainkan jika berubah rasa, warna dan baunya. Bila berubah rasa, tak boleh guna kerana paling
kuat pengaruh najis tersebut. Berubah warna atau bau masih boleh dipertimbangkan lagi. Ya betul. Contoh dia maksudnya jika berubah warna dan bau, dia kena berubah sekaligus. Kalau berubah rasa warna saja, bau tak berubah, tak boleh lagi. Ulama masih dimaafkan lagi lah, maksudnya macam tu. Contoh terlihat orang gila terkecing dalam kolam andaian sebanyak segelas air. Jika tak berubah warna rasa bau air waktu tersebut boleh guna untuk berwuduk, jika sebaliknya tak boleh guna. Tengoklah, memanglah mungkin awak boleh faham lah. Sebab kalau nak tulis semua yang saya cakap panjang lah. Tapi tak apa, atas diri masing-masing. Kadang-kadang yang kita tulis ni, mungkin orang lain tak faham, tapi kita faham. Macam tu. Terima kasih. Ada tolong, baguslah. Ada yang tolong, ada student yang tolong permudahkan urusan. Okey, faham tak? Itu pada gambaran yang bagi air yang benda yang suci lah jatuh, seperti dahan-dahan pokok kayu, benda-benda yang suci jatuh. Ataupun benda yang tadi benda yang keras. Sama juga kalau benda yang suci jatuh seperti susu. Ke susu apa awak cakap tadi? Susu ke Ustaz? Susu apa ni? Tak apalah, saya bagi contoh susu pun boleh. Seperti air susu, benda-benda itu kan benda suci. Kita minum kan benda tu kan. Kita minum benda susu apa semua kan. Jadi, apa yang berlaku, macam mana kita nak buat? Jika dia tak jadi masalah, tengoklah sama juga gambaran yang sama, benda yang suci jatuh pun kita ukur dengan gambaran yang sama. Jika benda itu benda yang suci, kita ukur jika berubah rasa, berubah warna, maka kita tak boleh gunalah. Faham tak? Air sirap jatuh dalam air kolah, air teh ais jatuh dalam air kolah. Tengok, jika dia tak berubah, tak menjadi masalah. Faham? Ayat itu saja pembahasan pada benda yang suci jika jatuh. Jika benda yang suci jatuh, dia akan jadi macam tu. Okey? Pada last sekali. Pada last sekali adalah gambaran tadi, gambaran bagi najis yang terpotong sifat ataupun sifat sama dengan sifat najis. Maksudnya air kencing itu sama dengan sifat air. Pada gambaran yang keempat pula, benda yang suci sama dengan sifat air pula. Seperti apa? Air mawar. Siapa tahu air mawar? Air mawar ni yang berbau. Faham? Seperti air mawar. Ataupun air yang berbau. Tahu kan air mawar kan? Semua tahu kan air mawar kan? Air mawar yang ada bau, dia air mawar ni warna putih juga. Sama macam air. Dia sifat sama macam air. Dia sama sifat macam air. Dia sama sifat macam air. So jadi orang panggil apa? Kita buat gambaran air mawar itu dia tak ada bau dan sama-sama sifat air dan tak ada rasa. Macam mana nak buat? Sedangkan benda tu suci. Jatuh air mawar 1 tong dalam 1 baldi. 1 tong besar. 1 gelas ni lah. Contoh dalam 1 gelas. Jatuh dalam, sama juga gambaran, kita perlu buat andaian juga. Kita perlu buat andaian sendiri. Andaian dia macam mana? Tapi ulama kata jika benda yang suci jatuh, benda ini benda suci kan, bukan benda najis. Kita buat andaian dengan sifat-sifat yang lembut saja. Sifat-sifat yang tak kuat sangat. Seperti apa? Seperti warna apa ulama kata? Warna seperti perisa air. Perisa air dia tak kuat seperti dakwat. Warna kita takdirkan warna seperti perisa air. Kita ambil 1 gelas ni, kita letak perisa air. Kita nampak macam ni lah. Ada macam ni senang. Dalam satu kolah kan, kita pun tertumpahkan gelas ini sehingga dia tumpah air mawar tadi. Air mawar tadi tumpah masuk dalam air kolah. Jadi macam mana kita nak buat? Kita buat andaian. Kita ambil 1 perisa air, kita letak penuh dalam gelas ni, kita tuang. Jika dia berubah warna air, maka tak boleh gunalah. Contoh yang sama. Faham? Itu bagi sifat air. Sifat air kita takdirkan dengan sifat-sifat yang lemah. Sifat-sifat yang tak kuat sangat. Faham? Itu bagi warna. Bagi warna kan. Bagi rasa pula seperti rasa delima. Biasa kita makan buah delima kan, tak rasa sangat. Kadang-kadang ada yang manis, kadang-kadang yang tak manis sangat. Faham tak? Itu kita panggil sifat yang kurang kuat. Rasa seperti rasa delima. Kita ambil 1 delima, kita letak dalam gelas. Contoh yang sama kita tuang. Jika dengan ada delima tadi, dengan banyaknya boleh berubahkan rasa air tersebut, maka kita tak boleh gunalah. Maka kita tak boleh guna dah air itu. Jika tak berubah, kita boleh guna wuduk macam biasa. Okey. Lepas tu yang terakhir adalah bau. Bau apa?
Bau seperti chewing gum. Yang budak-budak makan tu tahu kan? Chewing gum, chewing gum. Korang luar panggil apa? Chewing gum korang luar panggil kan? Betul tak? Gula-gula getah, gula-gula getah. Gula-gula getah. Kan? Gula-gula getah kan orang luar panggil kan? Ha. Bau dia seperti gula-gula getah. Nak kata bau sikit je. Betul. Perasan tak apa yang saya sebut tadi adalah sifat-sifat. Ni saya sebut bukan dalam mulut saya. Ni sebut saya berdasarkan kitab lah. Jadi ulama mengatakan kita takdir dengan sifat-sifat yang tak kuat sangat. Faham? Jadi macam itulah cara dia. Itu sahaja pembahasan bagi bab air. Okey, sekarang ni saya akan kongsikan sedikit macam mana Ustaz bagi air laut, air kolak, air yang mengalir. Air yang mengalir kenapa dia tak menjadi najis? Sebab apa? Air laut dia selalu mengalir. Air yang datang ke sini, contohlah air sungai. Kita kencing dekat sini kan. Air kencing kita tu dah kat depan dah nanti. Betul tak? Sebab air itu mengalir. Air itu mengalir dia akan refresh balik. Ini 3 poin yang penting juga. Boleh buat satu nota dengan betul-betul. Ustaz kata tadi jika air yang banyak jadi macam tu dah tak boleh guna. Lepas tu macam mana Ustaz nak buang jika air tu? Macam saya cakap, kita boleh nak guna untuk benda lain, tak menjadi masalah. Tetapi kita masih lagi ada peluang lagi kita untuk guna air itu untuk berwuduk. Macam mana caranya? Dengan kita tambahkan air itu. Air itu jadi najis tadi kan? Tadi air contohlah dengan hasil-hasil kita buat, air itu jadi najis. Berubah disebabkan orang gila tu kencing. Macam mana kita nak buat, kita nak gunakan balik air itu macam mana? Kita tambah air. Kita ambil air, kita tambah sehingga warna, bau, rasa dah hilang. Maka kita boleh guna macam biasa. Yang pertama, cara nak menyucikan air, ini awak boleh tulis kat nota. Cara nak menyucikan air yang sudah menjadikan najis. Air yang banyak maksudnya, air yang banyak. Caranya macam mana? Dengan kita tambah dia. Asalnya 250 liter. Kita tambah sampai 300 lebih. Habis tu hilang semua bau, rasa kencing, habis hilang. Maka kita boleh guna macam biasa. Cara yang kedua untuk kita menyucikan dengan kita tinggalkan dia macam tu saja. Kita pun tak payah gunalah air dalam kolam ni, kita tinggal je macam tu. Kita datang lepas seminggu, 2 minggu, air itu hilang dengan sendiri. Ulama kata apa? Zala binafsi. Dia hilang dengan cara dia sendiri. Disebabkan tiupan angin ataupun disebabkan lama sangat sehingga dia hilang dengan sendiri. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga pula dengan kita kurangkan air. Ulama kata boleh kita kurangkan air. Tapi jangan kurangkan sampai 217 ke bawah. Contohlah air kita 250 liter. Dah menjadi najis. Kita tak nak tambah. Kita nak buang je air. Kita buang. Boleh. Buang jangan sampai kurang daripada 217 liter. Kalau kurang tak boleh. Maksudnya 250 liter kan. Kita buang sampai 230 saja. Lepas tu najis tu dah hilang. Maka kita boleh guna macam biasa. Faham tak? 3 cara kita nak menyucikan air yang banyak tadi. Itu air yang banyak kan? Ya, air yang banyak saya cerita. Air yang banyak 275 lebih, 2 kali lebih. Benda yang suci jika jatuh dalam air yang banyak, contoh dia daun sehingga berubah warna, rasa tidak boleh digunakan. Benda yang suci bersifat seperti air mawar. Wangi jika tidak berubah warna, rasa, perisa air dan berubah rasa, contoh seperti rasa delima, maka boleh digunakan. Warna seperti perisa air, rasa seperti rasa delima, bau satu lagi. Nur Hafizah, bau seperti chewing gum, gula-gula getah. Okey, itu saja pembahasan kita untuk bab air. Ada yang faham? Sudah, cara ketiga. Cara ketiga menyucikan. Cara ketiga menyucikan dengan kita buang air. Air ada 250 liter kan. Kita ambil, kita buang sampai najis tu hilang. Boleh. Itu cara nak menyucikan dia. Tetapi syarat kita buang, janganlah sampai air itu kurang daripada 217 liter. Janganlah bagi sampai air itu sedikit. Kalau air itu dah sampai 217 liter, maka kita tak boleh dah. Faham? Cepat betul dia dia tulis betul lah. Atau kurangkan air tercemar tadi sehingga atas 217 liter. Dia tak boleh kurang daripada 217 liter. Betul. Betul nota yang Nur Hafizah tulis ni betul lah. Okey. Itu pada pembahasan bab air.
Ada yang nak tanya, yang tak faham? Ustaz, saya tak jelas lah, tak faham lah. Cepat dia tulis kan? Munirah Ibrahim, cara menyucikan air banyak, menambah kuantiti air sehingga hilang sifat najis. Betul? Tinggalkan begitu sahaja sehingga sifat najis hilang sendiri. Ya. Kurangkan air. Buang tidak kurang daripada itu. Betul. Macam itulah cara dia untuk kita menyucikan dia. Ustaz, sebelum masuk bab lain, nak tanya pasal wuduk lagi. Okey. Ustaz nak tanya berkenaan muntah bayi. Misalnya susu yang keluar dari mulut selepas diminum atau selepas minum susu lah maksudnya kan. Keluar dari mulut selepas diminum atau baru atau lama. Maka dia anggap sebagai najis. Adakah batal wuduk? Ustaz saya dengar ada ustaz yang cakap batal kena ambil wuduk semula. Mana batal? Tak, tak batal wuduk. Tak batal. Yang membatalkan wuduk cuma 4 perkara saja. Muntah baby itu bukan perkara yang membatalkan wuduk. Bukan setakat baby yang muntah. Kalau akak sendiri pun muntah memang tak batalkan wuduk. Maksudnya muntah kena kepada kita. Adakah wuduk kita batal? Tak batal juga. Kita yang muntah sendiri pun tak batal juga. Faham? Tak ada. 4 perkara sahaja yang membatalkan wuduk. Nanti kita akan belajar. Sikit lagi kita akan sampai. InsyaAllah awak akan faham. Kita akan belajar step by step lah. Tapi batal, ya, batal puasa. Batal puasa. Kalau kita muntah sendiri batal puasa. Kalau baby yang belum tukar pampers, duduk atas riba kita semasa solat, batal wuduk tak Ustaz? Pernah berlaku pada Rasulullah SAW semasa Rasulullah solat, Sayyidina Husin ke Sayyidina Hasan datang kepada Rasulullah. Dia duduk atas ni. Dia pegang tangan ni. Dia pegang tangan Rasulullah. Tapi kalau ikut hukum yang sebenar, tapi semasa tu ada yang mengatakan Sayyidina Hasan itu tak ada pampers, dia suci. Tapi kalau ikut sebenar, nanti kita akan belajar bab syaratnya sahnya solat. Kita akan belajar salah satunya syarat sah solat, kita perlu suci daripada tempat pakaian kita, tubuh badan kita dan tempat kita solat. Faham tak? Kita perlu suci pada tempat tu. Maksudnya kita tak boleh menanggung najis lah. Menanggung ni maksudnya macam mana menanggung? Ini kaki kita kan, najis ke atas ni. Itu maksudnya menanggung. Kalau kita nak ini kaki kita, najis kat bawah, itu bukan menanggung maksudnya. Kalau macam tu tak apa lagi. Kalau menanggung je tak boleh. Nanti kita akan belajar. Okey. Solat je batal. Apa yang batal? Kalau apa solat batal ni? Kalau terkena pada pakaian. Kalau terkena pada pakaian muntah susu tu, boleh ke bawa solat Ustaz? Basuhlah sikit, basuh. Basuh dulu baru bawa solat. Okey. Faham? Saya akan baca sampai habis untuk ni sebab kita kena cepat sikit gerak. Okey. Fokus pada bab pelajaran yang baru, perkara yang menyebabkan mandi wajib. Sekarang ni dah tak ada isu lah. Kejap lagi apabila orang tanya, kau kenapa tak mandi wajib? Aku mana berlaku ke atas aku 6 perkara. Jika berlaku kepada seorang ini 6 perkara ini sahaja dia perlu mandi. Jika tak berlaku 6 perkara ini, tak perlu mandi. Cuma 6 perkara ini sahaja yang dituntut untuk kita mandi wajib. Faham? Cuma dituntutkan 6 perkara sahaja, 6 perkara ini sahaja yang dituntutkan jika berlaku ke atas diri kita salah satu daripada 6 perkara ini, barulah kita diwajibkan untuk mandi wajib. Dituntut untuk mandi wajib. Apakah yang pertama? Memasukkan hasyafah kepala zakar ke dalam faraj. Memasukkan kepala zakar lelaki ke dalam faraj perempuan. Ke dalam kemaluan perempuan. Walaupun jimat lah, maksud dia kat sini dengan kita jimat lah. Jimat isteri, seorang itu menjimat isteri dia, walaupun jimat itu tidak mengeluarkan air mani. Faham tak? Walaupun jimat itu tidak mengeluarkan air mani, dia sudah ditetapkan untuk mandi wajib. Sebab apa? Yang pertama ini dia kata, masukkan je kepala zakar
lelaki kepada faraj perempuan sudah dituntut untuk kita mandi wajib. Faham? Faham ke nombor satu ni? Faham ke? Yang nombor satu, masukkan hasyafah kepala zakar. Maksudnya, ke dalam faraj perempuan. Bagi orang yang berkahwin ataupun orang yang tak berkahwin, contohnya berzina ke. Tapi dia tetap untuk dia untuk mandi wajib. Maka walaupun dengan jimat dia itu, tak orang panggil apa? Tak keluar air mani. Contoh dia tengah jimat, saya bagi gambaran lah sedikit. Dia tengah jimat, tiba-tiba ada orang datang rumah dia. Dia tak sempat nak keluarkan mani, maka orang panggil apa? Maka orang panggil dia tetap kena mandi wajib juga. Kalau kepala zakar bergeser saja di bibir faraj, kena mandi wajib ke Ustaz? Tak perlu. Sebab dia kata masukkan. Kalau bergeser saja, tak perlu. Tak perlu mandi, tak perlu orang panggil apa? Tak perlu mandi wajib lagi. Dia kena masukkan dulu. Dia kata memasukkan. Memasukkan hasyafah kepala zakar ke dalam faraj, baru kita dituntutkan mandi. Kalau tak masukkan lagi, tak apa. Maksudnya tidak dituntutkan lagi untuk kita mandi wajib lah. Okay, itu pada yang pertama. Yang kedua, keluar air mani. Dengan cara kita istimna ataupun dengan cara kita bermimpi, tak kisahlah. Dengan kita mimpi kan, kita bangun-bangun, mimpi basah. Bangun daripada tidur, mimpi basah, keluar air mani. Jadi kita dituntutkan untuk mandi wajib. Ataupun dengan cara istimna. Istimna ni apa? Kita mengeluarkan dengan tangan kita sendiri. Kita bahasa Arab dia istimna. Bahasa Melayu dia onani kan. Kita onani. Jadi kita mengeluarkan dengan tangan kita sendiri ataupun tak kisahlah. Kita mengeluarkan dengan sendirinya, maka hukumnya kita dituntutkan untuk mandi wajib. Kita dituntut untuk mandi wajib. Tapi air mani ini adalah air yang suci. Air mani ini suci, bukan najis. Contohlah maksudnya suci macam mana? Jika air mani tumpuk kena dekat bahagian kain kita, kita boleh buat solat macam tu saja. Sebab apa? Air mani itu adalah suci, dia bukan najis. Untuk sifat air mani ini, warna putih, ini kitab yang saya kongsikan dalam kitab cakap. Dalam kitab cakap, air mani ini adalah warna putih yang keluarnya, apabila keluar air mani, seorang itu apabila dia mengeluarkan air mani, rasa sedap. Ini sifat-sifat air mani, sifat-sifat mani. Sifat-sifat mani, apabila kita keluarkan air mani, seseorang itu dia akan rasa sedap. Dan selepas dia mengeluarkan air mani, badan dia akan rasa letih. Ini adalah sifat-sifat mani. Bau dia, bau air mani ni seperti putih telur. Telur kan? Telur. Bau yang warna putih tu. Bau macam itulah air mani. Itu adalah sifat-sifat mani. Okey. Yang keluar lagi, dua lagi yang selalu keluar adalah air mazi dan air wadi. Apa itu air mazi, air wadi? Air wazi ini berlaku ketika kita penat. Faham? Mazi ini dia keluar semasa kita penat. Air mazi ini seperti kita main bola ke, ataupun kita mengangkat berat ke, ataupun selepas kita kencing, sama juga. Dia akan keluar satu lagi air kencing. Siapa yang bersukan dia akan tahulah. Dia tengah berlari, tiba-tiba rasa macam dekat kemaluan dia, keluarkan air kencing. Dia bukan air kencing sebenarnya. Dia keluarkan air mazi. Hukum air mazi adalah hukum najis. Hukum air mazi adalah hukum najis. Maksudnya, kita tak boleh buat solat lah air seluar tu. Seluar tu tak boleh buat solat. Kena cuci dulu dan berwuduk, barulah kita solat. Tapi dia tak perlu mandi. Dia perlu berwuduk saja. Tapi air mani, walaupun dia suci, tapi dia tetap kena mandi. Faham tak? Air itu kita panggil air wazi. Najis dan perlu wuduk saja. Kalau mani, tak najis, tapi kena mandi. Satu lagi, air wadi. Apa ini air wadi? Air wadi ini, air wadi ni, ada yang mengatakan air wadi ini dia keluar semasa kita nak keluar syahwat. Semasa nak keluar air mani, dia keluar air wadi dulu. Faham? Dia tiga air. Dua-dua najis ini, dua-dua air wadi dan air mani adalah najis. Dan cara dia macam mana? Dengan cara kita berwuduk saja, lepas tu kita boleh solat. Faham?
dengan cara kita berwuduk saja, lepas tu kita boleh solat. Tapi jika terkena pada bahagian kain kita, tak boleh bawa solat lah sebab benda itu najis. Faham? Okay. Dia ada kongsikan sedikit cara nak mandi wajib dengan cara yang terbaik lah. Dia buat ringkasan saja, Dia kata khurujul mani ila zahir al-hashafa min al-dhakar wa zahir al-farj al-bakar wa ma yabda inda al-julus ala al-qadamain min al-thayyib. Okey, bagi orang lelaki cara kita nak mandi wajib, kita basuh kemaluan kita lah. Kita basuh kemaluan kita dulu. Basuh kemaluan kita bagi lelaki. Bagi orang perempuan basuh, orang panggil apa? Bibir kemaluan segi zahir saja. Yang nampak saja. Bibir kemaluan bagi orang perempuan lah. Dan cara orang yang dah berkahwin ataupun orang yang janda, cara mandi dia macam mana? Dengan dia bercangkung sedikit. Sebab apa? Sebab kemaluan dia dah lain dah. Kemaluan dia dah lain, jadi dia nak mandi macam mana? Dia kena bercangkung dan kena masukkan air sedikit ke dalam faraj itu. Faham? Itu bagi orang yang dah ada anak lah. Maksudnya dah berkahwin. Faham? Kalau bagi orang yang bujang, maksudnya orang yang belum kahwin, jadi cara mandi dia macam biasa saja. Sebab bibir farad dia masih tertutup lagi lah. Lakin bisyarat an yakuna mani syahsan nafsihi al-kharij min awal marah min tariqah al-muhtad min fadhi tahta sulbut. Dan satu lagi permasalahan, contoh jika berlaku jima antara lelaki dan perempuan, biasa ini berlaku pada kaum perempuan lah, lepas dia berjima dengan suami dia pun mandi wajib lah. Tiba-tiba duduk dalam sejam tu, tiba-tiba faraj dia mengeluarkan satu lagi air. Tiba-tiba dia tengok air mani. Adakah air mani dia ataupun air mani suami dia? Kebanyakan berlaku itu air mani suami. Faham tak? Air mani suami keluar daripada kemaluan isteri. Faham? Jadi adakah isteri dia perlu mandi wajib lagi? Ulama mengatakan tak perlu mandi wajib. Sebab apa? Yang perlu kita mandi wajib adalah mani kita sendiri. Air mani kita sendiri sahaja kita perlu mandi wajib. Air mani kita sendiri. Air mani suami tak perlu. Faham tak gambaran dia macam mana? Setelah selesai jima antara suami dan isteri, maka saya perlu, kalau benda ni macam sensitif ke sikit, saya minta maaf sebab kita perlu cakap juga untuk ilmu lah. Untuk kita lebih faham. Tu pun saya dah banyak tapis lah sikit. Faham tak? Jika berlakunya jima antara suami isteri, maka lepas dah mandi wajib semua kan? Dah mandi wajib, tiba-tiba sejam ataupun 20 minit, setengah jam lepas tu, keluar lagi air mani daripada kemaluan isteri. Macam mana kita nak buat? Adakah dituntut untuk mandi wajib lagi? Macam saya cakap, ulama mengatakan kita untuk mandi wajib hanya untuk, orang panggil apa? Hanya untuk air mani kita sendiri saja. Bagi orang perempuan tadi bukan air mani dia, air mani suami dia. Faham tak? Macam tu. Jadi tak perlu mandi wajib lagi. Okay, itu bagi pembahasan yang kedua. Berapa dah? 94 minit. Okay. Yang ketiga, keluar darah haid. Ini khas bagi orang perempuan saja. Lelaki tak keluar haid. Khas bagi orang perempuan saja keluar darah haid. Apabila keluar darah haid, dia dah terpotong ataupun dah terputus darah haid, maksudnya dah habis dah haid dan dah masuk daripada had suci, maka kita dituntut untuk mandi wajib. Kita nak mandi wajib ni, kejap lagi saya akan ajar cara niat. Saya akan ajarlah, nanti kita akan sampai bab cara niat mandi wajib, macam mana nak niat. Okay. Yang ketiga adalah keluar darah haid. Tak ada pembahasan sangat bagi haid. Perempuan pun ada air mani, ya. Apa beza dengan air mani lelaki? Ya, perempuan pun ada. Orang kata air mani perempuan ini kekuning-kuningan sedikit. Faham? Yang ketiga adalah keluar darah haid bagi orang perempuan. Jadi dituntutkan juga mandi wajib untuk orang perempuan tadi. Yang kelima, keluar darah nifas. Apa itu darah nifas? Darah nifas ini yang keluar selepas kita melahirkan. Selepas kita melahirkan seorang baby, orang perempuan juga, khas bagi orang perempuan, dia keluar darah nifas. Keluarlah darah nifas. Agolun nifas, sekurang-kurangnya nifas adalah majah. Sekali keluar je, pop. Lepas tu habis. Itu darah nifas. Sekurang-kurangnya. Sama juga haid, sekurang-kurangnya 24 jam. Ghalib dia 7 ke 8 hari, 6 ke 7 hari. Macam itulah. Dia sama, nifas juga macam tu juga. Orang panggil apa? Nifas juga sama, gambaran yang sama. Sekurang-kurangnya nifas adalah majah. Sekali keluar je. Jadi, apabila keluar nifas, kita dituntutkan juga untuk mandi wajib. Okey. Kita akan baca dulu, nanti saya akan jawab soalan lah. InsyaAllah.
Jadi yang kelima, wiladah. Kita melahirkan. Apa itu maksudnya wiladah? Kita melahirkan. Kita melahirkan, dengan kita melahirkan, jadi walaupun baby yang keluar daripada rahim perempuan itu ataupun bayi yang keluar daripada rahim perempuan itu kering. Maksudnya kering macam mana? Tak ada darah. Keluar tu kering je. Tetap juga tetap juga dituntut untuk mandi wajib. Kerana apa? Sebab dia dimandikan wajib disebabkan wiladah, sebabkan melahirkan. Apabila dia melahir, maka dia perlu mandi wajib. Ataupun orang panggil apa? Yang keluar itu segumpal daging. Gugur lah. Biasa ada orang perempuan dia gugur. Keluar itu segumpal daging saja. Tetap dia orang panggil apa? Tetap dia dituntut untuk mandi wajib juga. Walaupun keluar itu segumpal daging ataupun yang keluar dah jadi baby dah sikit 4 bulan, 3 bulan, gugur lah gugur. Faham? Macam tu. Jadi yang terakhir adalah meninggal dunia. Apabila orang jenazah mati, apabila mati, dia nak mandi sendiri tak boleh sebab dia dah mati. Betul tak? Dia nak mandi sendiri tak boleh, dia dah mati. Jadi kita mandikan jenazah. Kita mandikan jenazah itu. Faham? Kita mandikan jenazah, maka dekat situ kita niat sahaja aku memandikan jenazah ini wajib kerana Allah Ta'ala lah. Mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Faham? Macam tu cara niat dia. Orang yang faham tak? Orang yang memandikan jenazah sunat mandi. Jenazah memang kena kita mandikan, tapi orang yang memandikan jenazah tadi kita sunatkan mandi. Sebab apabila seseorang itu dia dah memandikan jenazah, badan dia akan menjadi lemah. Ulama mengatakan macam tu. Jadi dia disunatkan untuk mandikan. Faham? Jadi meninggal dunia. Bagi orang yang gugur pula, macam mana perkuburan dia, macam mana permakaman lah ataupun kubur nak tanam macam mana. Kalau bagi orang yang keluar gugur segumpal daging, dia tak perlu mandikan, tak perlu solat, tak perlu kafan apa semua. Dia tanam macam tu saja. Betul tak? Dia tak perlu solat lah, maksudnya dia tak perlu solat, dia tak perlu mandikan daging tersebut. Dan satu lagi, sama juga seperti orang yang berperang. Orang yang berperang panggil syahid dunia akhirat. Kita panggil syahid dunia akhirat yang berperang menegakkan Islam. Seperti Palestin macam ni sekarang, di berperang, kita tak perlu mandikan dia. Tak perlu nak mandikan dia. Sebab apa? Kita tanam dengan baju-baju macam tu saja. Sebab baju itulah akan menjadi bukti apabila dia bangun nanti baju itulah akan menjadi bukti yang kita panggil apa? Baju tu akan menjadi bukti bahawa orang panggil apa? Bahawa darah itu adalah darah jadi saksi lah. Menjadi saksi bahawa darah itu adalah darah peperangan dia. Faham? Jadi kita tak perlu mandikan dia. Ada atas dunia ni kita panggil syahid dunia akhirat, syahid dunia saja pun ada. Kalau syahid dunia akhirat, syahid macam tu lah. Berperang jihad kerana Allah Ta'ala. Kalau kita panggil syahid dunia ni, seperti orang mati lemas, orang mati aksiden, itu kita panggil mati syahid juga. Tapi syahid dunia lah. Bukan syahid akhirat. Bukan syahid dunia akhirat. Okay, faham? Itu perkara yang menyebabkan mandi wajib. 6 perkara ini menyebabkan kita mandi wajib. Okay. Nak baca lagi ke nak stop dulu? Sebab kita nak baca rukun mandi wajib dia. Sebab dia ada 2 je. Sekejap je kalau baca. Macam mana? Nak baca ke nak terus ke jawab soalan? Sebab kalau jawab soalan baru 10 minit. Macam mana? Ya Allah. Baca dulu kan? Tapi apabila kita baca banyak-banyak ni, kita baca banyak-banyak kan? Jangan kita nak cepat habiskan kitab. Kita nak cepat habiskan kitab. Walaupun kita habis cepat, orang lain tak habis lagi. Tapi kita dah habis. Tapi apabila orang tanya kita soalan, kita tak boleh nak jawab. Faham tak? Jadi lebih baik kita belajar sikit dan kita fahamlah betul-betul yang kita faham. Tak apalah, saya baca 2 lagi. Memandangkan masa pun banyak lagi. Saya baca 2 je. Tak apa, yang ni sikit saja. Tadi kita belajar kan. Saya bacalah sikit boleh? Saya baca sikit dulu 2 dulu sebab ini pendek saja. Okey. Rukun mandi wajib. Tadi kita dah baca bagi siapa
bagi siapa yang untuk mandi wajib. Bagi 6 golongan ini. Maka berlaku ataupun terjadi pada 6 golongan orang ini, dia dituntutkan untuk mandi wajib. Faham? Dia dituntutkan untuk mandi wajib. Okey. Jadi rukun mandi wajib pula. Sekarang ni kita nak belajar macam mana nak mandi wajib. Macam mana cara yang sempurna untuk kita mandi wajib. Apa yang perlu kita buat. Okey, 2 saja. Yang tanya macam mana wuduk kejap lagi, tak payah tanya, tak payah pening-pening. Tak payah tipu dengan soalan. Tak payah. Kadang-kadang kita tengok orang boleh jawab soalan. Bukan dia boleh. Sebab apa? Soalan yang sama. Soalan yang berbeza tapi jawapan yang sama je. Itu je sebenarnya. Jadi kita jangan tertipu dengan soalan. Tengok rukun mandi wajib ada 2 saja. Kalau kita buat 2 perkara, maka sahlah mandi wajib kita. Faham tak? Apa yang kita buat adalah kita niat. Kita niat. Semua ingatkan yang saya ajar 5 perkara kan? Semua ingatkan 5 perkara niat yang kita kena pegang 5 dalam hati, awal ibadat, tujuan niat. Semua ingat kan? Saya dah cakap kan? Betul tak? Saya dah cakap kan? Ingat lagi kan? Semua kena ingat tu. Penting. Poin yang penting lah tu. Saya bagi poin-poin yang ingat. Okay. Ingat tak? Jadi, itulah saya cakap kenapa saya fokuskan terus bab niat. Tengok ni. Rukun mandi wajib, niat lagi. Kejap lagi kita belajar bab solat, niat lagi. Semua bergantung kepada niat. Itulah saya fokuskan kepada bab niat. Okay. Jadi, rukun mandi wajib ini, yang pertama adalah kita niat. Yang pertama kita niat. Macam mana? Sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Boleh ke, saya nak tanya, boleh ke kita niat sahaja aku mandi sahaja? Boleh? Siapa boleh jawab? Boleh ke kita niat sahaja aku mandi sahaja? Okey. Tak apa, tak payah bagi jawapan. Untuk wuduk pula. Soalan lain. Boleh ke sahaja aku berwuduk saja? Boleh tak? Boleh tak? Bagus. Jawapan majoriti betul. Sebab apa kalau kita nak niat mandi wajib, mandi saja tak boleh? Sebab apa? Wuduk ini berlaku pada ibadat saja. Ada tak kita pergi tengok orang dekat buka paip, tiba-tiba dia buka paip, dia ambil muka dulu, dia ambil tangan ke siku dulu, dia ambil ikut tertib semua. Ada tak macam tu? Tak ada. Sebab apa? Wuduk ini berlaku pada ibadat sahaja. Wuduk ini berlaku pada ibadat saja. Tetapi mandi tak? Mandi banyak. Mandi sebab panas, mandi sebab berpeluh, mandi sunat, mandi wajib. Maka kalau niat mandi, kita tak boleh niat mandi sahaja. Kita perlu niat macam mana? Sahaja aku mandi wajib. Untuk wanita haid, macam mana nak niat? Boleh. Sahaja aku mandi haid. Boleh. Tak perlu mention pun tak apa. Contoh dia nak mandi wajib kan? Dia nak mandi darah haid. Tapi dia tak sebut haid. Dia cakap macam ni. Sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Dah cukup. Tak perlu pun sebut haid. Yang penting kita sebut mandi wajib. Sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Bilakah niat? Bila kita perlu niat? Ingat tak saya selalu cakap saya cakap pada bab niat, bilakah kita niat? Kebanyakan berlaku niat ini pada awal ibadat. Disertakan dengan perbuatan, betul. Disertakan dengan perbuatan pada awal ibadat. Ingat tak saya dah bagi nota 5 perkara tu. 5 perkara tu bilakah kita niat awal ibadat? Semasa air dah kena pada anggota tubuh kita tadi, air dah kena anggota tubuh kita, maka kat situlah kita niat. Sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Faham? Itu cara yang pertama. Yang kedua pula, saya akan baca dengan cepat. Nanti kita ulang balik pun tak apa. Nanti kita ulangkan balik. Meratakan seluruh badan dengan air. Syarat yang kedua senang saja. Kita meratakan air dengan, kita meratakan badan kita, kita meratakan seluruh badan dengan air. Faham? Apa-apa benda yang boleh menghalang daripada sampainya air, kita kena tanggalkan dulu dah. Ada minyak ke, ada apa ke, ada bercincin ke, benda-benda yang boleh menghalang sampainya air pada anggota tubuh kita, maka kita buangkan dulu, maksud kita hilangkan dulu, barulah kita mandi wajib macam biasa. Faham tak? 2 rukun ni saja. Macam mungkin ramai yang akan tanya, Ustaz, wuduk macam mana? Wuduk macam mana? Wuduk tak ada, tak apa. Tak perlu berwuduk pun sah dah mandi wajib kita. Selagi mana kita buat 2 perkara ini, maka mandi wajib kita dah sah.
Macam tu. Faham? Enam tu untuk mandi wajib. Rujuk buku page 60 untuk 6 poin besar. Ketika berjimat kalau tak keluar air mani tetapi telah masuk kepada zakar ke dalam faraj, tetap juga kena mandi wajib kan? Okay. Air mani keluar sama ada melayu anani, sifat air mani berwarna putih. Apabila keluarnya ia akan rasa sedap, ada rasa letih, bau seperti putih telur. Betul. Air wazi hukum najis keluar ketika kita penat, tak perlu mandi. Cuma berwuduk saja. Terima kasih. Tengok Nur Hafizah ni banyak dia membantu. Kadang-kadang saya bagi sebab poin-poin yang saya bagi kadang-kadang tak ada dalam buku. Jadi perlu kepada catatan lah. Kalau keluar ketika syahwat, air wadi keluar ketika syahwat perlu wuduk sahaja, tapi jika terkena pakaian solat, pakaian tersebut tak boleh bawa solat kerana najis. Betul. Jika setelah jimat isteri telah mandi wajib, tiba-tiba keluar air mani. Ini satu masalah. Satu masalah. Keluar air mani suami maka tak perlu mandi wajib. Hanya air mani kita saja perlu mandi. Betul. Tempat darah setelah melahirkan anak. Darah wiladah ke? Nifas. Sekurang-kurangnya sekali keluar sahaja. Itu sekurang-kurangnya keluar darah nifas lah. Sekurang-kurang tempoh dia. Tempoh keluar darah nifas sekurangnya paling cepat adalah keluar sekelip mata. Macam keluar sekejap je. Darah ketika melahirkan anak, darah ketika keguguran. Orang yang memandikan jenazah juga sunat mandi. Itulah saya baca, itu saya kata betul Jalil Yahya, itu saya kata pelajaran kita tak perlu cepat sangat sebenarnya. Yang mana tempat kita perlu cepat, saya cepat. Yang mana kita boleh cepat, kita cepat. Itu saya kata lepas kita belajar, saya akan tanya dulu, tu dah faham ke? Jangan malu. Kalau tak faham, kita jangan jawab. Jangan malulah. Saya tak faham, tapi senyap je, jangan malu. Ulama kata isnin la yata'allam. Dua golongan orang yang tak akan belajar. Al-mutakabbir wal mustahi. Ini ulama kata. Orang yang rasa dia dah bagus. Aku dah faham dah ni. Tak apalah, tak payah faham lah, tak payah belajar lah. Orang itu akan tak dapat ilmu. Yang kedua adalah orang yang malu. Jadi saya bukan nak kata, kita jangan malulah. Kita jangan malu. Tu saya selalu tanya, faham ke? Kalau tak faham, tak apa. Saya ulangkan balik. Sampai insyaAllah, sampai faham lah. InsyaAllah. Okey, buka mic lah. Siapa nak tanya soalan? Macam biasa. Kita pun 11:19. Saya akan ambil masa 15 minit je untuk jawab soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak bertanya, saya setuju apa yang Ustaz cakap. Kalau perlahan-lahan Ustaz ajar, saya akan faham. Kalau laju-laju sangat memang saya ni dah tua sebab lambat nak dapat faham. Kalau bab mandi wajib yang Ustaz kata kita bersama suami tu, kalau kita lepas yang tu kita kena mandi ke dua macam mana? Macam mana tak dengar? Kalau kita bersama dengan suami, kita kena wajib mandi kan? Ya, betul. Kan Ustaz kata yang keluar lagi, kalau ada rasa keluar tu, kita rasa tak payah was-was ke macam mana? Kalau kita nak semayang ke? Macam saya cakap tadi, macam nota dalam nota Nur Hafizah pun ada juga. Macam saya cakap, dia keluar sebab apabila dia bagi lelaki dia tak akan keluar. Sebab kemaluan perempuan, dia akan mengeluarkan satu lagi air mani. Itu jika berlaku, bukan selalu keluar. Jika berlaku. Contohnya, lepas dia jimat, dia dah mandi wajib dah. Tiba-tiba lepas mandi tu, orang perempuan tu rasa macam keluar lagi air mani. Sedangkan peliklah dia kenapa keluar lagi. Itu ulama mengatakan air mani yang keluar itu adalah air mani orang lelaki. Air mani suami dia. Ulama mengatakan yang dituntut untuk mandi wajib adalah air mani kita sendiri. Kalau air orang lain, mani suami, tak perlu kita mandi wajib. Macam. Kalau rasa melekat dekat kain tu pun kita semayang pun tak apalah Ustaz ya? Mani suci, air mani bukan najis. Air mani suci. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Dulu saya pernah keguguran. Lepas tu saya tak tahu kena mandi wiladah. Macam mana tu Ustaz? Orang Kelantan ke?
yang lepas, biar lepas. Yang kita tahu ni kita perlu buat lah. Sebab itu benda itu ramai juga studi yang tanya macam tu. Dia kata saya tak tahu pun Ustaz sebelum ni kena mandi nifas. Saya tak tahu pun kena mandi nifas, darah nifas tak tahu pun. Jadi itu macam mana kita nak buat, benda tu dah lama berlaku dah. Faham tak? Kita nak ubah macam mana? Tak boleh nak ubah kecuali benda ini akan berlaku balik. Jika berlaku selepas kita melahirkan lagi, kita betulkan kepada tempat itulah. Macam kita melahirkan lagi nanti, barulah kita mandi wiladah, barulah kita mandi nifas. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, jika darah haid kita kering di tempat kerja, tapi persediaan mandi tak ada bawa kan? Adakah kita kena balik mandi ke ataupun tunggu waktu habis waktu kerja baru kita mandi wajib lah? Tapi dah tentu kalau dia masa Zuhur dia dah kering, wajib mandi. Tapi nak menunggu waktu balik kerja, kita terpaksa tak solat asar lah sebab belum mandi, nak menunggukan balik baru mandi. Macam mana tu Ustaz? Terima kasih. Kalau boleh sebenarnya kalau dalam keadaan situasi macam tu, tiba-tiba kita dalam haid kan, sampai waktu masa kita kerja, tiba-tiba haid kita terputus. Maksudnya dah suci dah. Haid kita dah terputus. Jadi apa yang berlaku, kita kena mandi. Dia soalan akak tu sebenarnya saya nak jawab, tapi akak kata lepas waktu zuhur. Maka dia akan jadi rumit lah sedikit. Maksudnya kita tak apa nak melewat-lewatkan mandi haid ni, tak apa. Selagi mana kita tak nak solat, tak apa je tak mandi pun. Tapi jika kita nak mandi, dah sampai waktu zuhur. Kita balik pukul 6. Terlepaslah zuhur kita lagi macam mana. Jadi terpaksa kita kena mandi jugalah. Mandi untuk solat zuhur. Tak boleh tinggal. Kita tak boleh melebihkan benda yang lain kepada benda agama lah. Kalau dia ikut hukum yang asal macam itulah sebenarnya. Lebih baik kita mandi-mandi, kalau tak boleh balik kita mandi dekat office ataupun kita keluar kejap mandi dekat mana-mana ke. Sebab kita sudah dalam keadaan kita boleh solat. Jadi apabila kita tak buat perkara tersebut, jadi kita meninggalkan solat lah. Faham tak? Macam tu. Okey, terima kasih Ustaz. Soalan saya pun macam Nur Hafizah. Kejap yang saya akan jawab soalan untuk yang kat ni pula. Dekat komen. Ustaz. Oh ramai. Ustaz, mandi wiladah sepatutnya mandi selepas bersalin atau selepas habis nifas. Boleh mandi sekali. Buat satu mandi dua niat. Boleh mandi sekali. Hasanah Jamil. Makna kata macam mana pun kena mandi jugalah kan Ustaz. Faham. Ya. Ustaz ni bab bersuci jika seluar dalam Ustaz ni bab bersuci okey. Jika seluar dalam kita kena air kecil, kita basuh je lah kan Ustaz. Ya basuh. Tak boleh solat, kena basuh dulu barulah kita boleh solat. Saya buat macam ni Ustaz, cuci kemaluan berserta niat mandi wajib, kemudian ambil wuduk, ratakan air seluruh badan tanpa menyentuh kemaluan lagi, terus solat. Betul. Boleh. Tapi hajar bila kita niat apabila air kena. Faham tak? Tapi boleh lah. Betul lah. Sama-sama. Betul. Betul lah. Semasa kita cuci kemaluan tu, kita dah niat mandi wajib. Kita dah basuh sekali kan. Boleh lah. Boleh juga. Tapi kita selang dengan wuduk sebenarnya. Yang lebih bagus lagi, niat nanti yang nombor 3 pun boleh. Hajar. Niat masa nombor 3. Ustaz, jika bersalin bedah, macam mana tu Ustaz? Tak boleh ke kena air ke tempat luka pembedah tu? Tak apa. Kita pun tidak dituntutkan untuk solat lagi. Macam saya cakap tadi, kita tak perlu tergesa-gesa untuk mandi. Bagi darah darah nifas pun habis dulu, dalam tempoh kita berpatang dulu. Maksudnya habis darah tu baru suci ataupun kering daripada darah tu baru kita dituntutkan untuk mandi. Macam tu. Sama soalan saya macam Nurul Azura. Okey. Apa soalan Nurul Azura? Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Boleh ke niat macam tu? Boleh. Soalan saya sama macam Nur Hafizah. Oh, ramai soalan sama ni. Ustaz, mandi wajib boleh pegang kemaluan tak? Boleh. Pegang kemaluan tak apa. Pegang kemaluan. Lepas tu nanti nak tu berwuduk balik lah. Tapi cara yang lebih baik, kita cuci kemaluan kita dulu. Macam cara yang ada yang bagi siapa nama tadi? Hajar bagi tadi. Macam cara Hajar bagi tadi, cara yang baik lah. Kita basuh kemaluan dan wuduk dulu. Wuduk dulu baru mandi wajib. Itu cara yang terbaik. Mana soalan yang sama tadi? Tak ada pun soalan daripada siapa? Soalan siapa? Soalan saya sama macam Nur Hafizah. Tak ada pun soalan Nur Hafizah. Ada daki selepas mandi wajib macam mana tu Ustaz? Daki yang macam mana tu? Maksudnya daki yang macam mana tu? Untuk solat selepas mandi wajib, perlu wuduk juga ke Ustaz? Kalau mandi wajib sudah memadai untuk sah solat. Kalau kita tak buat perkara yang membatalkan solat, membatalkan wuduk, tak apalah. Faham tak? Tapi
Tapi yang sebaiknya kita batalkan dulu sebab kita nak pegang kemaluan kita. Kita nak cuci kemaluan kita dulu, barulah berwuduk. Kalau nak tengok cara yang terbaik, macam student kita bagi contoh dia. Cara hajar cara hajar ni. Cara yang terbaik tu. Dia berwuduk dulu, dia pegang kemaluan dia cuci kemaluan, berwuduk, lepas tu baru mandi wajib. Itu cara yang terbaik lah. Ustaz, saya dengar nak mandi wajib kena mandi anggota sebelah kanan dulu. Huraikan Ustaz, terima kasih. Ya betul, itu cara yang sunat Rin. Nama awak Rin kan? Itu cara yang sunat. Cara-cara yang paling afdal itu. Dengan kita basuh kemaluan dulu, lepas tu kita berwuduk dan lepas tu kita mendahulukan anggota kanan. Kita basuh bahagian kanan dulu. Kita ambil baldi, kita ambil ni. Apa orang panggil bahasa luar, orang panggil apa? Orang panggil apa bahasa luar? Oh, gayung. Okey, gayung. Ni dah soalan tadi. Kita ambil gayung, kita buat sebelah kanan dulu. Itu cara yang sunat lah. Kita ambil belah kanan depan, lepas siap belah kanan depan 3 kali, kita mula dengan belah kanan belakang 3 kali. Barulah mula belah kiri depan pula 3 kali. Itu cara-cara mandi wajib lah. Tapi kalau nak mandi dengan cara macam mana pun tak kisah. Selagi buat 2 perkara yang saya cakap tadi, kita niat dan kita meratakan, selagi kita buat 2 perkara, maka wuduk kita dah sah dah. Mandi wajib kita dah sah. Okey, saya ambil wuduk, jirus kepala beserta niat basuh anggota kanan 3 kali dan 3 kali teruskan mandi. Boleh juga Nur Azura? Boleh. Selepas mandi wajib tapi tak berwuduk, boleh solat ke Ustaz? Kalau kita ada wuduk tak menjadi masalah, Dayang. Kalau kita ada wuduk tak menjadi masalah. Tapi yang lebih baik saya cakap tadi, kita batalkan dulu wuduk kita. Kita wuduk dulu baru kita mandi. Sebab kita perlu pegang kemaluan kita untuk cuci kemaluan kita lah. Kita takut ada kotoran-kotoran dekat kemaluan. Kalau terlupa niat pada awal macam mana, tiba-tiba tengah mandi baru teringat, ulang mandi. Kita dah mandi setengah jam dah, tiba-tiba tak ingat nak niat. Kita niat, lepas tu ratakan macam balik. Bilakah kita nak jadi mandi wajib, lepas kita niat dan kita ratakan, maka complete lah mandi wajib kita. Macam tu. Walaupun kita mandi setengah jam kan, kita tak niat mandi wajib, tak jadi juga. Dia jadi selepas kita niat dan setelah kita meratakan seluruh anggota tubuh kita dengan air. Mandi wajib tak berwuduk sah. Maksudnya, tak ada wuduk semasa kita mandi wajib. Itu macam mana? Semasa awal ibadat beserta perbuatan. Ya, betul. Ini dah sampai pada atas yang mandi. Okey. Ustaz, saya pernah dengar tak boleh mandi dengan sabun sebelum mandi wajib. Mandi wajib dulu baru mandi seperti biasa. Mau bicara? Betul. Atirah nurun. Betul macam tu. Kita perlu mandi dengan air yang mutlak. Sama yang macam wuduk. Sama juga macam wuduk perlu kepada air yang mutlak. Dia boleh, kita nak mandi dengan sabun boleh. Tak kisah, nak mandi dengan sabun dulu pun boleh. Nak mandi dengan sabun kemudian pun boleh. Maksudnya macam mana? Kita masuk bilik air, kita mandi wajib dulu. Barulah kita mandi macam biasa. Ataupun kita nak mandi biasa dulu. Barulah kita mandi wajib. Boleh. So kalau kita mandi terus pakai shower tu pun sah je. Kan Ustaz? Just buat gerak badan kanan kiri. Buat kanan kiri tu sunat saja. Kalau kita nak mandi macam mana? Nak start dengan kaki dulu. Nak start dengan kepala dulu. Boleh je mana-mana. Tapi cara sunat Nabi kata start dengan cara Nabi buka paip, cuci tangan dulu. Cuci tangan, basuh kemaluan, Nabi berwuduk, lepas tu Nabi basuh kepala, baru Nabi basuh anggota kanan. Itu cara yang terbaik Nabi buat lah. Cara yang Nabi buat. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, nenek saya umur dah nak 100 tahun. Tapi dia tak nyanyuk. Tapi duk dengar, dia selalu kencing merata tetap dia nak solat. Selepas keluar tanda, dia badan saya basah. Tapi air kencing tadi yang dah keluar cuma dia lap dengan kain saja. Sah atau tidak? Kejap, saya kurang faham. Saya baca soalan yang lain dulu. Macam mana ya Ustaz cakap tadi mandi wajib perempuan berkahwin kena cangkul? Baliklah, takut tertinggal soalan awak. Assalamualaikum Ustaz. Nenek saya umur dah nak dekat 100 tahun. Okey. Tapi dia tak nyanyuk. Tapi dok dengar. Tapi tak dengar. Okey. Dia selalu kencing merata tepat lah. Dia nak solat selepas keluar tanda dia badan. Selepas keluar tanda dia badan. Macam mana tu? Lepas keluar tandas dia badan saya. Badan dia ke? Badan dia. Saya basah tapi air kencing. Syafiqah awak
tulis balik boleh? Saya tak faham sangat. Saya tak faham sangat. Takut saya jawab salah nanti. Macam yang Ustaz cakap tadi, mandi wajib perempuan berkahwin kena cangkung sedikit dan masukkan air sedikit ke dalam kemaluan. Maksud yang ini kena buat ketika mencuci kemaluan sebelum mandi ke? Sebelum mandi pun boleh, sebab kita contoh, kita nak start dengan kemaluan dulu pun boleh. Contoh, kita masukkan air ke dalam kemaluan, kita pun niat sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Boleh juga. Faham? Tapi kena buat kalau kita nak masukkan, kita kena masukkan selepas niat lah maksudnya. Sebab takut air itu tak masuk dalam kemaluan. Bagi orang yang dah berkahwin, dia kena duduk bercangkung sedikit. Itu cara yang paling, cara yang betul lah. Cara yang kita tak nak bagi was-was. Ustaz, kalau Zuhur dah suci, tapi ini soalan hit ni. Saya takut soalan hit sebenarnya. Ustaz, kalau Zuhur dah suci, tapi belum mandi wajib lagi, perempuan bekerja di office, maksudnya kena segerakan mandi wajib kan untuk soalan. Macam itulah saya cakap tadi. Untuk akak yang tanya soalan tadi, sama juga dengan soalan Anirah ni, sama soalan. Ustaz, ada pendapat kata kita perlu mandi wajib kena cangkung sebab nak ratakan air dalam guna dahulu. Betul lah macam saya kata tadi, Syazmin Muhammad Nur. Tapi dianjurkan bagi orang yang dah berkahwin. Sebab orang berkahwin kemaluan dia dah terbuka sedikit. Jadi bagi orang yang bujang lagi yang belum berkahwin, nak duduk pun boleh, tak menjadi masalah. Rukun dalam mandi wajib tu yang penting. Niat dan meratakan air ke seluruh badan. Ustaz, ya, itu je betul Linda Umar. Yang lain awak tak payah fikir. Yang dua perkara ni, selagi awak buat dua perkara ini, maka dah sah mandi wajib awak. Okey? Lepas dia kencing, dia cuma ya. Saya ingat apa tadi? Lepas dia kencing, dia cuma lap sahaja air kencing tu dengan kain. Sedangkan badan dia basah. Dia basah kenapa tu? Kencing tu dengan kain. Sedangkan badan dia basah. Dia cuma lalu sahaja dekat tempat kencing tu. Dia tak boleh berjalan. Dia cuma mengheret sahaja badan dekat tempat kencing tu. Sah atau tidak? Lepas dia kencing, dia cuma lap sahaja air kencing. Itu dengan kain. Okey. Sedangkan badan dia basah. Ya, saya faham dia tu. Lepas dia kencing, dia cuma lap sahaja air kencing itu dengan kain. Sedangkan badan dia basah. Saya tak faham, sedangkan badan dia basah tu basah kenapa? Basah disebabkan apa? Kencing itu dengan kain, sedangkan badan dia basah. Dia cuma lalu sahaja. Syafiqah boleh buka mic ke Syafiqah malu? Ya, perlu mandi wajib juga Suiti Nur Ain. Tak kisahlah dengan onani ke, dengan bermimpi ke, perlu mandi wajib juga. Faham? Tak apa, kalau malu nak buka, awak PM saya kat Telegram lah, awak voice. Sebab saya takut saya jawab salah. Sebab kadang-kadang soalan ni kita kena faham betul-betul dulu. Ustaz, tak ada? Okey. Ustaz, kalau onani, jawab Ustaz, air mani kan suci. Jika air mani terkena pakaian, adakah pakaian itu boleh buat solat saya tak jelas tadi? Ya, boleh Nara Hafizah, boleh. Boleh, sebab air mani suci. Dia menghalang kita jadi masak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh jawab tak soalan tadi saya confused tentang apa yang kalau seseorang tu sesama, Okay. then hingus terpecik dan kahak terpecik pada telekor ataupun pakaian kita tu Ustaz. Dia termasuk bukan najis kan, dan perlu dibersihkan dulu ya? Tak batal lah solat kita, tak apa. Kalau cerita contoh keluar ingus kan, kita solat tiba-tiba keluar ingus, kita pun kena baju kita, tak apa, tak menjadi masalah. Dia tak dikira najis yang boleh membatalkan solat kita lah. Dia tak cuci pun tak apalah ya, tak bersihkan. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya Bahet. Kalau saya boleh jawab, Pak Hid ni susah. Saya jawab insya-Allah lah. Saya keliru.
Sebelum haid saya yang ke-7 hari, 7 awal permulaan sebelum haid, dia keluar sedikit-sedikit tapi tak berhenti berterusan sampai haid yang ke-11 macam tu, dia tu banyak. Apakah haid yang pertama tu dikira haid juga ataupun apa Ustaz? Haid akad ni tak berhenti sampai 11 hari. Kadang dia keluar awal tapi sampai menyambung ke haid yang banyak macam tu. Dia langsung. Dengar tak? Hello? Dia tak ada tempoh berhenti ke? Maksudnya dia keluar sehari keluar, 2 hari keluar, 3 hari keluar. Macam tu. Ke macam mana? Mana akak tadi? Mana akak yang tanya tadi? Kenapa? Tak jadi tanya ke? Assalamualaikum Ustaz. Air yang tak cukup 2 boleh 2 kolah maksudnya. Boleh basuh bila kita buang air kecil. Yang tak cukup 2 kolah ke Nasir Osman? Sebab kadang-kadang saya was-was juga untuk buat solat jika tak lepas kencing, seluar dalam saya kena air kencing. Tersebut mohon penjelasan. Tak boleh lah aku saya misal. Kalau kita kena tak boleh solat sebab kita rasa macam orang panggil apa? Kita tak boleh, kita kena sucikan dulu seluar dalam kita tu. Oh ya ke? Okay. Ustaz, saya nak tanya soalan. Kalau rumah saya mandi pakai air shower, tak ada air 2 kolah cukup, boleh mandi wajib boleh pakai air tu tak? Okay, tak jadi masalah. Rumah saya tak ada shower, apa kolah, dia ada shower je. Faham? Tak apa, tu saya cakap yang pembahasan tadi pada air kolah. Kalau air shower tak apa, dia keluar je. Tak menjadi masalah. Tak termasuk daripada. Dengar tak suara saya ke tak dengar? Dengar kan? Assalamualaikum Ustaz. Dengarkan suara saya ke tak dengar? Oh, dengar. Okay. Jelas tadi? Okey, akak yang nak tanya. 2-3 minit lagi Assalamualaikum Ustaz. Okey, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Rahmatullah. Ya, saya dengar. Suara saya. Saya dengar. Saya dengar. Okay, saya nak tanya sebab kadang-kadang kan macam orang perempuan kan sebelum dia solat, kita kena cuci dulu bagi kemaluan kan. Lepas tu bila kita dah kencing pun dah berdeham apa semua dah solat, kadang-kadang bila saya tengah solat tu kadang-kadang terasa macam keluar air daripada kemaluan. Tapi bukanlah saya kencing tapi terasa macam ada keluar air. Adakah itu air kencing ke ataupun air apa ya Ustaz? Ikut pendapat yang pertama, mazhab Imam Syafi'i, perkara yang keluar daripada jalan kemaluan depan ataupun jalan kemaluan belakang, sama ada kotoran ataupun benda yang pelik ataupun benda yang nanah. Tak kisahlah apa pun yang keluar daripada kemaluan depan seperti kencing ataupun keluarnya darah ataupun apa-apa je yang keluar, perkara itu membatalkan wuduk. Jika perkara itu membatalkan wuduk, maka batallah solat kita. Itu yang pertama. Persoalannya, kita tak tahu keluar apa. Mungkin dia banyak faktor kat sini. Mungkin itu adalah gangguan syaitan sahaja. Dia tak keluar pun sebenarnya. Gangguan syaitan sahaja. Dia rasa tak keluar pun tapi kita rasa keluar. Kita cek lepas kita solat tak keluar pun. Sebab itu gangguan syaitan. Tapi jika betul-betul keluar, maka solat kita batal lah. Faham? Solat kita batal. Macam tu kan soalan dia kan? Jawab apa? Soalan awak akak macam tu kan tadi kan? Dia tak. Dengar ke? Akak yang tanya tadi. Kenapa semua tanya tiba-tiba diam ni? Ya, dengar Ustaz. Dengar kan? Tadi ada tanya soalan ni. Maknanya kira solat saya yang kalau saya rasa ada air keluar tu maknanya batal lah sebelum ni tak sah lah ya? Dia tak boleh sebab itu perkara yang batal lah. Dia keluar itu batal lah wuduk kita. Oh. Kita tengoklah kalau betul-betul keluar memang batal. Kalau kita tak keluar, kita cek lepas solat kan. Tak keluar pun sebenarnya. Dia syak, ragu-ragu. Jadi tak jadi masalah pun. Faham? Jadi kalau kita tu ada satu nama penyakit kasalisil bol. Tapi bukan macam kalau saya dengar akak cerita bukan penyakit tu lah. Penyakit kasalisil bol ini dia selalu keluar kencing. Kencing dedas, kencing tak puas. Bukan kencing tak puas. Dia 2-3 minit sekali keluarkan air kencing. 2-3 minit sekali keluarkan air kencing. Itu bagi orang yang ada penyakit macam tu, walaupun dia keluar air kencing dalam solat tak batal solat dia. Tapi bagi orang yang selalu keluar. Tapi kalau yang berlaku jarang-jarang ini kita kena jagalah. Kita jangan
Kena jagalah, maksudnya lepas kita keluar tandas, kita jangan solat terus, kita hold dulu, baru kita solat. Macam itulah lebih-lebih kurang. Maknanya kalau lepas ni kalau saya rasa macam tu, so maknanya saya kena berhenti solat and ambil sembahyang balik lah macam tu kan. Baliklah, kalau kita kena usaha lah, maksudnya kalau boleh kita letak pembalut ke, kita bagi benda tu tak keluar, macam tu lah. Ataupun tengok keadaan. Kalau saya pakai masa solat tu, saya pakai battle liner, boleh ke? Macam mana? Pakai untuk kemaluan ke? Panty liner tu kan kita letak dekat seluar dalam. So kalau kita rasa macam air tu keluar, air tu akan serap dekat panty liner, macam tu boleh ke? Ke kira tak sah juga? Kira tak kena seluar dalam ke tak apa. Dia kira yang keluar itu tak boleh. Faham tak? Oh, okey. Batalkan solat kita. Okey, baik Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Banyak lagi soalan Saya tak boleh nak jawab dah sebab kita dah habis masa. Sebab saya kena prepare untuk kelas tengah hari pula. Akak yang nak tanya Bahid tadi boleh PM saya lah nanti. Tiba-tiba dia hilang macam tu je tadi. Okey, tak apalah. Lepas tu dengan satu lagi yang Syafiqah tu, awak boleh PM saya lah. Kalau Syafiqah dah tanya, tak tanya lagi kan? Kenapa apa tadi yang tanya saya tak faham tadi? Apa nama dia? Syafiqah ni nama dia. Awak boleh PM saya ikut Telegram dah. PM saya ikut Telegram, nanti saya akan reply ikut Telegram. Sebab saya, maaflah saya tak faham. Jujur saya kata saya tak faham sangat. Saya takut nanti saya jawab salah. Jadi yang lebih bagus, PM saya nantilah. Boleh. Tapi kalau kita yakin yang keluar itu bukan air najis, solat sah kan Ustaz? Apa yang keluar itu tak najis? Seperti apa yang keluar? Tak ada. Apa yang keluar daripada kemaluan semua najis. Air mani dia tak najis. Okey. Yang soalan yang saya tak terjawab lagi, boleh PM saya kat Telegram. Dekat dalam grup, admin dah bagi link Telegram nombor saya. Kalau boleh jangan student, jangan PM saya dekat WhatsApp lah. Kalau boleh PM saya dekat dekat Telegram. Admin dah siap-siapkan untuk link saya ke Telegram. Ataupun kalau nak lebih tu lagi boleh PM dalam grup. Sekarang kita ada ustazah dalam grup Telegram lah. Boleh PM saya tu, nanti ustazah tolong jawabkan. Bolehlah nak PM saya pun boleh, nak PM ustazah pun boleh. Okey. Ya Allah. Ustaz terang dengan jelas puas hati. Terima kasih Amira. Saya cuba yang terbaik lah. Tu admin ada bagi Telegram saya. Bolehlah kalau yang mana nak bertanya. InsyaAllah. Terima kasih yang mana dapat hadir pada kelas kita untuk kelas hari yang kedua. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari lah. Apa lagi? Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Tasbih kafarah semua bacalah. Semua baca. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.